Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, hari ini grup kami akan membentangkan tajuk integrasi wakaf ke dalam dasar fiskal. Jadi saya akan memperkenalkan rakan-rakan bersama dengan saya hari ini. First saya adalah Muhammad Hafiz bin Yahya 266112. Encik Koizi bin Kamisan 266124. Cik Muhammad Fikri Fauzi bin Muhammad Syahbani 266001 dan juga Cik Muhammad Firdaus bin Ramli 266111. Jadi kita ke pengenalan integrasi wakaf ke dalam dasar fiskal dan kelebihan ke arah pembangunan negara. Definisinya, wakaf berasal daripada perkataan Arab iaitu nama terbitan, yang ini masdar. Daripada kata kerja wakafa, ia mempunyai pelbagai makna mengikut tujuan dan penggunaan ayat itu sendiri. Dari segi bahasa, wakaf bermaksud berhenti, mencegah dan menahan. Sumber dalil, menggunakan tanah dan berikan buah-buahan sebagai amal. Sahih Al-Bukhari 2764, buku 55, hadis 27. Tidak semestinya kamu akan mencapai kebenaran melainkan kamu memberi yang ini dengan bebas yang kamu cintai, dan apa sahaja yang kamu berikan kebenaran yang Allah ketahui dengan baik. Surah Al-Imran. Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka ganjaran untuk perbuatannya dipotong kecuali 3 perkara, iaitu amal kebajikan atau pengetahuan yang mendapat manfaatnya daripada anaknya atau anak yang alim yang selalu berdoa untuknya. Right, kita terus kepada sistem aplikasi di Malaysia. Rangka kerja undang-undang. Majlis Agama Islam setiap negeri bertanggungjawab dalam pengurusan dan pentadbiran wakaf, dan majlis-majlis ini juga merupakan pemegang tunggal harta wakaf di Malaysia. Undang-undang setiap negeri menetapkan norma dalam hal ini. Di Selangor misalnya, majlis adalah pemegang amanah tunggal wakaf, nazar dan amanah. Seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 89 Iktiman Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003. Ia menjadikan Majlis Agama Islam Negeri sebagai pemegang amanah tunggal dengan kewajipan memupuk pertumbuhannya untuk kepentingan umat Islam. Majlis diberi kuasa untuk meletakkan hak dan mendaftarkan semua tanah wakaf amanah dan ikrar am yang disebut dalam Seksyen 92 selaras dengan undang-undang yang berkaitan dengan tanah dalam Seksyen 93 Akta yang sama. Seksyen 61 dan 62/1/2 Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah Persekutuan 1993 menetapkan Mawib sebagai pemegang amanah eksklusif bagi harta wakaf di wilayah persekutuan. Sistem aplikasi di Malaysia seteruskan dengan amalan kontemporari, pengurusan dan pentadbiran wakaf di Malaysia. Bagi membantu pentadbiran dan pengurusan wakaf, Kerajaan Malaysia telah mengisytiharkan penubuhan Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Jauhar pada 27 Mac 2004. Penubuhan Jauhar bertujuan untuk memastikan pentadbiran harta wakaf, zakat, mal dan haji di seluruh negara lebih sistematik, teratur dan berkesan. Ini Jabatan Wakaf, Zakat, Haji 2008. Setiap negeri mempunyai unit yang pakar dalam pengurusan harta wakaf, membangun, menyelenggara dan melabur harta wakaf supaya ia boleh berkembang dan digunakan oleh semua umat Islam. Majlis Agama Islam negeri-negeri yang merangka projek pembangunan hartanah wakaf untuk masyarakat pada masa yang sama perlu memastikan peraturan dan syarat wakaf dipatuhi. Okey, saya akan serahkan kepada rakan saya iaitu Fikri Fauzi untuk slide yang seterusnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Fauzi, nombor metrik 266001. Seterusnya saya sambung berkaitan dengan amalan kontemporari, pengurusan dan pentadbiran wakaf di Malaysia. Wakaf tunai, saham wakaf, wakaf saham, wakaf kaki, wakaf jemba, wakaf korporat, skim plan takaful wakaf dan harta alih lain, mesin hemodialisis dan lain-lain adalah contoh aset wakaf di Malaysia. Begitu juga masjid dan tanah perkuburan, surau, sekolah, pondok pendidikan, ladang pertanian, kebun, perkampungan dan bendang. Ya, bentuk wakaf bukan tradisional seperti wakaf saham, saham wakaf, wakaf tunai dan wakaf takaful telah ditubuhkan sejak beberapa tahun kebelakang ini. Sumbangan daripada masyarakat dikumpulkan dalam tabung amanah wakaf dan akhirnya menjadi badal harta kekal melalui proses yang dikenali sebagai wakaf saham. Okey, seterusnya amalan kontemporari pengurusan dan pentadbiran wakaf di Malaysia.
berkaitan dengan pengagihan semula kekayaan. Okey, pengagihan semula kekayaan merujuk kepada aliran kekayaan dari satu bahagian masyarakat ke bahagian lain, sama ada dalam bentuk wang ataupun barangan. Terdapat 3 ejen pengagihan semula kekayaan iaitu kerajaan, individu dan institusi tertentu seperti yayasan yang mewakili sekumpulan orang. Bagaimana kekayaan ini diagihkan menggunakan kaedah tertentu seperti cukai, subsidi dan kebajikan. Okey, melalui zakat, hibah, korban, pengorbanan dan wakaf, Islam menyediakan mekanisme pengagihan semula kekayaan bagi memastikan pembangunan ekonomi memberi manfaat kepada semua anggota dan masyarakat. Okey, seterusnya kita pergi kepada isu dan cabaran dalam integrasi wakaf ke dalam dasar fiskal. Kesedaran komuniti dalam integrasi wakaf ke dalam dasar fiskal. Kekurangan ilmu dalam kalangan masyarakat juga boleh memberi kesan kepada cara organisasi wakaf dijalankan. Ini disebabkan salah faham orang ramai terhadap sifat cecair wakaf. Kebanyakan orang percaya wakaf hanya boleh digunakan untuk tujuan dermawan yang berkaitan dengan agama dan pendidikan, menunjukkan bahawa masih terdapat kekeliruan tentang apa sebenarnya wakaf dalam masyarakat. Salah satu tanggapan umum ialah tanah wakaf hanya boleh digunakan untuk satu tujuan. Tetapi dengan menggunakan pendekatan istidlal, tanah itu boleh dibangunkan dengan lebih berkesan. Sebagai contoh, penduduk tempatan boleh membantah pembinaan rumah judi di atas tanah wakaf kerana mereka percaya pertumbuhan itu bertentangan dengan syariah. Baik, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya untuk pembentangan seterusnya. Okey, terima kasih. Saya Muhammad Qazi bin Kamisan, 266-124 akan menyambung slide berikutnya. Okey, sambungannya kawalan dalaman. Institusi wakaf seperti institusi lain di Malaysia dan di seluruh dunia boleh mendapat manfaat besar daripada pelaksanaan prosedur kawalan dalaman yang mantap. Kawalan dalaman terdiri daripada komponen berikut: persekitaran kawalan, aktiviti kawalan, pemantauan maklumat dan komunikasi, dan penilaian risiko. Semua faktor ini adalah instrumen untuk mengemudi pentadbiran perniagaan atau organisasi dalam arah yang lebih diingini. Kawalan dalaman institusi wakaf itu sendiri merupakan salah satu masalah yang timbul dalam pengurusan wakaf di Malaysia. Okey, pengenalan integrasi wakaf ke dalam dasar fiskal dan kelebihan ke arah pembangunan negara. Ralat pangkalan data. Maklumat adalah penting untuk berfungsi sebagai rekod tindakan dan pemilihan masa lalu. Sekiranya data diuruskan dengan baik, ia akan menjadi lebih mudah untuk mencari apabila diperlukan pada masa akan datang. Selain itu, salah satu perkara yang boleh membantu dalam pentadbiran operasi lancar kemudahan ialah penyimpanan data yang sistematik. Pangkalan data wakaf yang tidak berfungsi adalah masalah yang masih belum diperbaiki, di mana kekurangan struktur yang stabil termasuk pangkalan data berpusat dan lulus pemegang amanah sebelumnya telah membawa kepada kebuntuan semasa. Okey, kedua, kekurangan tenaga pakar dalam merealisasikan integrasi wakaf ke dalam dasar fiskal. Tanpa pakar terlatih dalam bidang pembangunan tanah, pengurusan wakaf akan menjadi sukar. Kelemahan dalam reka bentuk dan pembangunan tanah wakaf merupakan salah satu masalah yang timbul ketika mentadbir wakaf pendidikan. Kini, terdapat batasan sejauh mana institusi pendidikan wakaf boleh maju. Sekiranya Majlis Agama Islam tidak berjaya menangani isu ini dengan cepat, ia akan membawa kesan negatif dalam bentuk masa, usaha dan sumber yang sia-sia. Okey, pengenalan integrasi wakaf ke dalam dasar fiskal dan kelebihan ke arah pembangunan negara. Keseragaman perundangan wakaf. Majlis Agama Islam Negeri merangka dan mengubah undang-undang wakaf di Malaysia yang kemudiannya dilaksanakan melalui enactment pentadbiran negeri. Ibu pejabat wakaf perlu menangani cabaran pentadbiran yang berbeza dari satu negeri ke negeri seterusnya. Pentadbiran yang berkesan memerlukan mengambil kira keperluan standard undang-undang di institusi wakaf. Okey, saya serah kepada rakan saya, Cik Firdaus. Okey, selanjutnya saya Mak Firdaus akan bertangkan tentang kes sebenar dalam mengintegrasi wakaf ke dalam dasar fiskal, penyalahgunaan Baitumal atau tidak berfungsi. Baitumal merupakan salah satu institusi fiskal Islam yang memainkan peranan dalam membangun dan menyelesaikan masalah masyarakat di negara-negara Islam dari segi ekonomi, sosial dan kebajikan.
Dalam ekonomi Islam, Baitul Mal merupakan daerah dan pusat dasar fiskal. Institusi Baitul Mal berfungsi sebagai pengawal perbendaharaan negara, baik dari segi menentukan perbelanjaan, pendapatan dan hutang negara. Pembangunan dan penubuhan institusi Baitul Mal atau zakat khususnya yang menguruskan wakaf di negara yang majoritinya umat Islam perlu dikukuhkan, dipertahankan dan dibangunkan dari semasa ke semasa mengikut perkembangan zaman. Institusi Baitul Mal atau zakat perlu terus memainkan peranan aktif dalam membangunkan pelbagai kaedah pengurusan wakaf. Setiap negara mempunyai dasar, kaedah dan model institusi pentadbiran atau zakat Baitul Mal yang berbeza. Perbezaan akan memperkayakan lagi khazanah pentadbiran Baitul Mal yang juga akan memperkayakan model itu. Cadangan untuk penambahbaikan. Pada mulanya, rantaian wakaf perlu diwujudkan antara Baitul Mal di setiap bidang kuasa. Maklumat dan laporan yang diterima oleh setiap negeri mengenai wakaf perlu diuruskan. Diseru satu jawatankuasa di peringkat persekutuan diperlukan. Pertumbuhan ekonomi umat Islam secara keseluruhannya telah dianalisis, begitu juga peluang untuk melabur dalam pegangan wakaf dengan tujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi mereka. Menjelaskan wakaf antara negeri merupakan satu lagi tanggungjawab pihak kuasa lawatan. Gunakan sumber IT untuk membina sistem maklumat bersepadu yang akan menjadikan pentadbiran lebih produktif. Membangunkan sistem pengkalan data berpusat untuk organisasi wakaf di Indonesia adalah satu pilihan. Lokasi status seperti sama ada tanah wakaf telah dibangunkan atau ditinggalkan. Perancangan berapa banyak kutipan yang telah berjaya seperti sama ada koleksi itu datang daripada perniagaan, pertanian atau lain-lain. Dan masalah yang menghalang pembangunan tanah wakaf semuanya disimpan dalam komputer dengan teratur dan terancang. Mengadakan perbincangan dari semasa ke semasa supaya mekanisme pelaksanaan rangkaian sistem ini diperbaiki dan ditambah baik secara teratur. Ringkasan, jika orang ramai mempunyai kefahaman yang lebih jelas tentang tujuan tanah wakaf dan bagaimana ia hendak digunakan, institusi wakaf boleh menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi tempatan. Penyebaran ilmu terletak di bawah bidang kuasa Majlis Agama Islam Negeri, ahli akademik dan organisasi lain yang berkaitan. Pengurusan dan pentadbiran institusi wakaf yang berkesan dan teratur juga membolehkan mereka menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi tempatan. Jika kita boleh mewujudkan dasar negara untuk penggunaan jangka panjang tanah wakaf, institusi wakaf akan dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi tempatan. Berkenaan dengan wakaf keselarasan negeri-negeri, kita dapati memang ada banyak perbezaan di antara negeri-negeri tentang pengurusan wakaf ataupun zakat. Seteru di sini, wakaf perlulah diuruskan ataupun ditadbir oleh orang yang benar-benar faham tentang institusi wakaf supaya ekonomi penduduk Islam itu terjamin. Okay, jadi di sini saja pembentangan kumpulan kami tentang wakaf. Sini ada wakaf harta dibawa mati. Tamat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum Dr. Amirul Faiz. Kami berempat ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada doktor di atas tunjuk ajar yang telah doktor kongsikan kepada kami, atas ilmu yang telah doktor berikan kepada kami. Kami berempat mohon segala ilmu itu dihalalkan dan segala ilmu itu dapat kami gunakan untuk tujuan masa akan datang dan menjadi bekalan kami untuk kegunaan dunia dan akhirat. Dan kami juga mengucapkan mendoakan semoga doktor bersama keluarga sentiasa dalam rahmatnya, dan akhir sekali kami nak minta kirimak tu bagilah lebih sikit. Itu je lah. Amin. Amin. Allah. Terima kasih. Terima kasih, Doktor. Okay.